Saya start dulu dengan basic perspektif ni, apa yang you all kena ada. So basically kita ada 3 jenis perspektif drawing. Yang first, 1 point perspektif. Lepas tu 2 point perspektif. Then the third one, 3 point perspektif, 3 point. Okay, so you just kena ingat 3 jenis perspektif ni lah. And then macam view, macam saya kata hari tu, view ada 3 juga. First, worm. Okay, W-O-R-M, worm. Then second one yang tengah, eye level. Then the third one, bird eye. So macam saya kata itu dia terbalik lah. Worm patutnya di atas, tapi hari tu saya kata worm di bawah kan. So saya dah betulkan balik hari tu. So worm di atas, okay, bird di bawah. Sebab worm ni view kita nampak daripada bawah ke atas. So bird ni daripada atas nampak bahagian bawah. Alright. So first kita akan start untuk buat dia punya horizon line dulu. Okay. So macam saya mention hari tu, tolong kalau boleh control you punya pen tu, masa you tekan jangan tekan dia kuat sangat. So just bagi nampak je a fine line je lah. Nampak line tu very fine, tak nampak dia terlalu bold. Okay. So the next step, apa yang you all kena buat. So ni horizon line So ada yang mungkin terlepas hari tu apa dia punya nama-nama dia. So ni horizon line. Okay, so kita buat yang 1 point perspektif dulu. So 1 point perspektif. Okay, bila you dah buat horizon line, so kita akan pilih lah mana-mana daripada horizon line ni yang you nak start. Contoh you nak start daripada tengah dia punya starting point untuk buat dia punya titik tu. Okay, yang kita panggil sebagai ni okay, vanishing point. Ini dipanggil sebagai vanishing point. Okay, so vanishing point ni bila kita dah tanda mana kita nak start, so kita buat, contoh nak buat yang worm eye dulu, worm eye view dulu. So kita tarik 1, 2. Okay, so sudut condong ni tak semestinya kena kembang macam ni. Maksud saya kalau kata you nak lukis objek ni nanti ataupun basic box ni nanti nak buat dia kecil sikit, so boleh je buat dia narrow sikit. Tapi starting point kena start daripada vanishing point yang dah tanda tadi. Contoh macam ni. Ataupun nak narrow lagi pun boleh. Okay. So contoh, ni garisan untuk bahagian luar objek tu. So the next kita nak buat dia punya dalam pula. So tarik lagi 1, ataupun tarik lagi 2. Ataupun ada setengah yang dia dah buat bahagian ni nampak, oh cukup lah kot untuk dia punya bahagian dalam. So luar tu dia buat lain. Dia buat lagi sekali tapi dia buat tambah kat luar. Pun boleh. Tak ada masalah. Sebab nak ikut pada you punya size kotak ataupun box yang nak draw nanti. Okay. So bila dah jadi macam ni, so for example you nak buat dia punya basic kotak tu. Kotak tu macam ni lah. Kalau ikut view dia akan jadi macam ni lebih kurang. Kalau worm eye view. Okay. Alright. So daripada sini dia punya garis tepi kotak ni mesti straight lah. So straight tu kena tengok lah mana yang kita boleh tarik dia straight. Okay, ni 1. Ni tengok agak-agak ni. Okay, 2. Right. So dah jumpa, dah dapat garis yang bahagian dalam ni dah bertemu dengan luar ni. Dia punya vertical line tu dah bertemu. So baru kita sambung dia punya horizontal line dia. Right. So sekarang ni kita dah dapat bahagian depan. Bahagian depan ataupun bahagian muka sebelah hadapan box ni daripada worm eye view. So kita boleh nampak ni dia punya bahagian depan. So sekarang kita nak tutup ataupun nak bagi nampak bahagian bawah dia ni. Ni bahagiannya ni. So dia punya jarak tu pun ikut ada you punya anggaran ataupun berapa size yang you rasa. Size yang rasa nampak macam tak besar sangat ke, tak nampak narrow sangat ke. So kalau rasa nak buat dia
very narrow punya lebar kotak tu ataupun width kotak tu. So mungkin takat ni. Kalau rasa nak dia jauh lagi ke belakang, nak bagi nampak dia macam besar sikit, so dia akan tarik. Make sure dia bertemu line luar ni dengan line luar ni. Okay. So bila dah dapat punya bahagian belakang tu, kita tengok pula dia punya atas ni rasa nak nampak kotak ni seolah-olah dia tembus ke ataupun dia just nampak solid. Kalau nampak dia tembus, kena buat satu lagi. Yang ni pun ikut anggaran. Kalau tengok bahagian depan ni punya tinggi setakat ni, so mungkin yang belakang ni pun mungkin dia taklah sampai setakat ni tinggi dia. Nampak macam lagi tinggi pada yang bahagian depan tak, so mungkin dekat sini lah. Okay. Ataupun paling mudah, tarik dia punya garis vertikal tu. Kat mana dia pergi. So kalau dia stop kat situ, so baru you buat dia punya tutup tu ataupun dia punya bahagian belakang tu. So bila dah dapat, then baru you boldkan line dia. Okay. So dah nampak lah. Okay, bentuk box tu. Alright. So kalau kata you nak tunjuk box tu solid, maksudnya dia tak nampak bahagian dalam. So yang ni tak perlu highlight bagi tebal. So kena bagi dia just nice plain je. So nanti bahagian bawah ni you lorekkan lah dia punya bahagian bawah tu. Macam tutup je lah. So nampak macam bahagian bawah tu terlindung lah. Okay. So ni one point perspektif worm eye view. Okay, sebab apa worm? Sebab kedudukan kita di bawah. So kita nampak bahagian bawah objek tu ataupun kotak tu daripada bawah. So nampak dia punya bottom dia tu. So view tu dipanggil sebagai bird eye. Worm eye. Sebab kita berada di bawah dan nampak objek tu di atas. Okay, kalau eye level. Okay, so sambung kat sini juga. So eye level. Ni saya padam lah vanishing point ni dah faham. Vanishing point tu titik dia nak mula. So vanishing point dia, contoh kalau nak buat untuk eye level, contoh kita tanda kat sini. Ni vanishing point dia. So kita pun tanda dia punya ni, buat garis dia. Okay, kalau macam tadi, kalau untuk worm eye atau bird eye, kita tarik pada satu arah. Yang ni kita boleh kena cross sebab eye level satu. Tak kena pula. Satu. Okay, then dua. So kalau nak tunjuk kedudukan eye level ni, maksudnya dia nampak bahagian depan ni sahaja. So kita pun tarik dia punya garis lurus dia. Kalau rasa nampak kotak tu besar, so kita tarik mungkin daripada sini, dia akan pergi mana dia stop. Okay, ni pun sama. Okay, so bila dah jumpa garis yang menegak tu, dia stop kat mana, daripada mula atas ke bawah ni stop kat mana, macam ni. So baru kita sambungkan pula daripada kiri ke kanan. So dia tak perlu buat belah dalam macam untuk dapatkan view daripada worm eye atau bird eye tadi. So just dua garis bersilang dekat dia punya vanishing point tadi. Okay, so dia nampak bahagian depan. Kalau you nak tunjuk kotak tu solid, so dia akan nampak macam ni lah. Tapi kalau nak buat macam dia tembus, so kena buat lagi satu. Tengoklah, mungkin kalau nak buat kotak tu size dia very narrow juga ke, so mungkin dekat sini dia punya satu lagi garis lurus. Ni pun sama dekat sini. So ini akan sambung situ. Okay, so ni kira bahagian belakang sebelah dalam kotak tu. Okay, so baru kita boldkan line tu. Okay, then baru kita letaklah shading ataupun kita lorek lah bagi nampak bahagian tu sebenarnya di dalam. Dia boleh tembus dalam macam terowong ataupun macam kotak tu tembus. Okay, alright. So ini untuk one point perspektif eye level. So kalau bird eye pula sama je macam buat worm eye tadi. Tanda satu vanishing point kat horizon line ni ataupun horizontal line ni. So kita tarik hala ke bawah pula. Ni kalau ni saya dah buat lebar sikit lah. Okay, so ni dah bahagian luar dia lebar. So dalam dia agak narrow sikit. Macam ni. Alright. So sama juga buat garis menegak ni ataupun vertical line ni. Dari sini satu. You nak sambungkan terus ke sini macam ni pun boleh. Okay, make sure dia bertemu ini dengan yang ni. Luar dengan luar. Ni dalam dengan dalam. Ni.
Jangan yang ni terus ke sini. Contoh macam ni. Salah. Okey. Sebab dia akan menuju ke bahagian yang bawah ni jumpa dengan yang bawah ni juga. Okey. So ni pun kita tarik. Pun sama untuk bahagian belakang. So kalau nak nampak kotak tu macam jauh macam ni juga, so tarik jauh sikit ke belakang. Pun tarik. Okay. So dah dapat. Then kita buat ataupun kita highlight dia punya ni, boldkan line tu. Pakai pen, baru tekan sikit pen tu. Right. Okay. So dah confirm. Macam dah rupa dia. Tapi kalau nak tunjukkan yang kotak ni sebenarnya kita nampak bahagian atas ni saja. So kalau dah tekan tu tak payahlah. Cuma kita tahulah nanti kalau next time bila you buat kotak ke apa, make sure dia punya bahagian yang ni tak perlu di highlight lah. So biarkan nampak je light saja. Okay. So maksudnya bila tekan tu dia akan jadi macam ni lah. Ni contoh kalau you tak buat tanpa horizon line. So okay. So nak highlight yang kotak ni sebenarnya solid. Tak perlu nampak dia punya line dalam tu. So kita just boldkan saja line yang bahagian luar. Macam ni. Okay. Kita tebalkan line luar tu. So bahagian dalam tak payah tebalkan lah. Ataupun nak letak kat sini mungkin nampak. Mungkin shadow tu kat sini sebab lighting pada sini. So belah sini akan gelap sikit. So you tanda bahagian ni gelap. So sebab apa? Sebab lighting datang daripada arah ni. Okay. So tu untuk one point perspective, eye level, worm eye view dan bird eye view. Alright. So next kita akan masuk 2 point perspective pula. Okay, so kita nak mulakan pula untuk 2 point perspective sekarang. Okay, so kalau 2 point ni saya clearkan dulu. Macam saya kata yang ni saya pakai Autodesk sketchbook ni. Yang ini you akan belajar next semester lah. Tapi kalau you nak install sendiri dalam laptop ataupun dalam you punya apps, phone, tak ada masalah, boleh. Tapi untuk hantar as a assignment untuk kelas ni, so you still kena pakai pen dengan kertas macam biasa lah. Okay. So kena ingat lah, yang ni saya just bagi permission tu untuk you pakai as for practice, tak apa. Tapi untuk buat hantar as assignment, yang ini untuk next semester punya assignment. Tapi bukannya buat perspektif lagi lah. Mungkin ada benda lain. Tu tunggu next semester lah. Okay. So sekarang sama juga proses untuk 2 point perspektif. Kita buat dulu horizon line dia. Okay. Very light. Okay. Sekejap. Okay. So untuk 2 point, macam saya kata ada 2 point. Macam 1 point tadi kita start pada mana-mana lah. You start pada sini pun boleh. Start pada sini. Contoh sini. You pun naikkan dia punya cross section line. Ni pun sama. Start pada sini. So naikkan dia punya cross section line. Ini untuk 1 point. So untuk 2 point perspektif, maksudnya dia akan mula dengan 2 point yang berbeza. So contoh yang ini sebelah kiri dipanggil sebagai vanishing. Okay, vanishing point left. Ataupun singkatan dia VPL. Kalau sebelah kanan, contoh you buat kat sini, satu lagi point. Okay, ini ialah vanishing point right. So just ingat, ni VPR lah. Sorry, singkatan dia VPR. Okay, VPL, VPR. VPL sebelah kiri, VPR sebelah kanan. So untuk 2 point memang kena ada VPL, ada VPR. Okay, so ni mulakan. Okay, contoh. Dan jarak pun tak semestinya kena jauh macam ni. Kalau rasa macam nak buat VPL dia dekat tengah ni satu, VPR dia dekat sini satu pun boleh. So bila you buat contoh ni VPL yang you pilih untuk vanishing point left. So you start satu line macam kita buat dulu worm eye. So satu. Ni VPR dia daripada sini. Ataupun kalau nak VPR dia jauh daripada VPL dia macam ni, so sambung. Kecondongan pun tak semestinya kena tegak juga ke, ataupun nak kena betul-betul center ke, tak semestinya. Kalau you nak condong sikit macam ni pun
tak ada masalah. Cuma jangan buat dia rapat lah. Jangan terlalu rapat sangat lah. Biar nampak dia macam terapung sikit ke atas tu. So contoh kalau kita tarik tu daripada sini. Tarik macam ni. Sengit pula. Okay. Alright. So janji dia bersilang dengan garis sebelah VPL dengan VPR ni dia ada titik persilangan dia macam ni. Okay. So next step. Nak buat dia punya ni juga. Sama juga macam tadi. Nak buat bahagian dalam je. So kita pun tarik lagi satu line. Macam ni. Okay. Kita pun tarik lagi satu line. Macam ni. So sekarang ni. You tengok. Ada nampak shape ataupun kotak tak kat sini. So ini ialah bottom part untuk you punya box ataupun objek tu. Objek yang you lukis lah. Biasa kita akan start dengan box. Okay. Nak buat apa-apa objek kita akan start dengan basic box punya objek dulu. Okay. Then dah dapat dia punya base. Kita pun tarik nak dapatkan dia punya top pula. Straight Jangan buat sengit. Contoh macam ni ke. Ataupun macam ni ke. So tegak. Tegak. Ni pun sama tegak. Okay. So, kita dah dapat dia punya bottom. Dah dapat dia punya bahagian sebelah kiri. Dan juga bahagian sebelah kanan ni. So, macam mana nak tutup dia? Okay. Daripada sini. Nampak daripada vanishing point yang kita mulakan tadi. Di sebelah kiri ni. So, kita tarik je. Untuk cross bahagian atas ni. Cross tu maksudnya tengok. Okay. Kalau you rasa macam nak nampak dia tinggi. Maksudnya yang ni kena tinggikan sikit lah. Okay. Tinggikan sikit. Okay. So, you pun tarik. Satu. Ataupun sikit lagi. Satu. Macam ni. Nampak? So, dia dah ada bahagian sebelah kiri. Okay. Then, nak belah kanan. Daripada belah kanan ni pula, make sure dia bertemu dengan dia punya point yang untuk sebelah kiri ni. Hujung belah kiri ni, kat mana titik pertemuan dia. So, nak tarik daripada bawah ke atas macam ni pun boleh. Tapi takut tersasar lah. So, nak paling mudah mungkin tarik daripada sini. Tarik. Jumpakan dia dengan VPR tadi. Okay. Sorry lah. Biasa kalau tak guna pembaris macam ni. Memang saya kata jangan guna pembaris. Nak praktis. Okay. Make sure dia bertemu macam tu. Then baru kita tutup. Alright. So dah dapat dah. Vanishing pula. 2 point perspective object. So kalau compare dengan yang tadi, 1 point tadi, dia punya view tu 2D. Perasan tak? Dia ada nampak bahagian depan dengan bawah ataupun bahagian atas dengan bahagian depan. Yang ini dia nampak sisi, nampak bawah, nampak depan dia. So kalau kata ni bawah dia, dia pun gelapkan dia sikit. So kalau contoh nak kata lighting tu datang dari arah sini, ni dari arah ni lah lighting dia. So sini dah menghadap sana kan. So ni akan jadi cerah lah. So belah sini akan jadi gelap. So kita lorik dia sikit bagi nampak dia gelap sikit. Dan bawah ni paling gelap lah. Okay. So ini ialah 2 point perspective worm eye view. Okay. So kalau eye level pula macam mana? So sama je proses dia. So saya continue kat sini. Okay. So 2 point perspective. Alright. So sama juga kita buat mark macam ni. Ini horizon line. Kita saya buat tanda yang baru. VPL kat sini. Sorry. VPR dekat sini. Okay. So untuk eye level. Okay. Kita tarik. 1. Okay. 2. Dan dia ada satu di bawah pula. 1. 2. So kita tengok garis yang ni bersilang kat mana. Ni bersilang kat mana. Tarik dia punya line. Bagi jumpa. Kalau boleh jangan sengit lah. Bagi nampak dia ni. Kalau sengit dia nyerong pula. So tengok agak-agak kat mana dia punya ni. Bagi dia straight. Okay. Dan kalau sekarang ni. Kita dah nampak lah macam bahagian bucu. Hujung kotak tu dekat sini. So nak menentukan saiz kotak tu lebar ke. Ataupun dia very narrow ke. So kalau kata sebelah kiri dia ni narrow. Macam ni. Kita buat satu lagi line. Tegak. Vertical line kat sini. Yang sebelah kanan ni dia panjang sikit. So panjang mungkin sampai sini. Okay. So dah dapat. Baru kita tutup. So kalau untuk eye level. For 2 point perspective. Dia akan jadi 2D. Sebab perasan tak tadi. Masa 1 point perspective. Kita just lukis bahagian depan dia macam ni je. Kalau kotak tu solid lah. Right. So dia akan jadi 1D. Kalau 1 point. Tapi untuk
2 point perspektif sebab dia ada dua arah daripada kiri dan juga kanan. So dia akan jadi 2D view lah. Okay, so contoh kalau lighting datang daripada sini, ni daripada depan ni menghala ke sini, so maksudnya belah sini akan jadi gelap. Okay, so ini ialah 2 point perspektif eye level. Alright, so the last one untuk 2 point perspektif ialah bird eye view pula. So bird eye view sama macam worm eye view tadi. Okay, contoh kita buat ni vanishing point dia satu, yang untuk left, vanishing point right dekat sini. Kali ni saya buat dia, bagi dia ke tengah sikit lah. Macam ni tadi dia menyerong ke ataupun menghala ke kiri sikit kan, ataupun menghala ke terus ke kiri sangat. Okay, so ini saya bagi dia betul-betul tengah sikit. Satu. So kita rasa mungkin kat sini dia punya titik pertemuan dia. Dua. Okay, so dia nampak dia ke tengah sikit. And then sama juga macam buat ni tadi, 2 point eye level tadi, kita buat satu garis tengah untuk kotak tu. Okay, and then kita nak buat dia punya bahagian sisi sebelah kiri dulu, belah kanan dulu. Satu, macam ni. Dan satu lagi, belah kiri, make sure dia bertemu dengan titik ni, ataupun point ni. Okay, satu lagi kat sini. So kalau tak tepat tu, kena adjust lah sikit. Right, sebab tu saya kata jangan tekan sangat pen tu masa buat construction line ni. Okay. So, dah dapat bahagian sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri. Cuma sekarang ni, dinding dia tu kita tak tahu nak sebesar mana. So, kalau rasa macam nak bagi nampak dia segi empat sama. So, segi empat sama, maksudnya dia punya semua sisi tu sama lah. So, sebelah sini pun kita buat satu lagi line straight. Sebelah sini pun kita buat satu lagi line straight. Kita tengok jarak dia kat mana. Agak-agak lah bagi nampak sama kan. So, buat macam ni. Nampak dia punya sebelah kiri dan kanan tu nampak hampir sama. Dan bila nak tutup, baru kita tarik balik daripada vanishing point right ni. Tutup dia ke sini ni. So, kita cross satu. Dan yang sebelah kiri akan jumpa dengan point dekat sini. Okay, akan cross point dekat sini. Okay, dua. So, dah dapat bahagian top dia dekat sini. Okay. Then baru kita boldkan line tu. Okay, sama juga macam yang bird eye dengan worm eye tadi, mana shadow dia. Kalau lighting datang dari sini, ni arah ni lighting. So maksudnya bahagian sini cerah lah. So cerah, bahagian sini akan jadi gelap. Okay. So atas ni tak perlulah sebab atas ni biasa lighting akan nampak atas juga kan. So kalau ditembak lighting daripada sini, so belah sini akan jadi cerah, ni pun cerah. So ni akan jadi gelap. Okay, so kita gelapkan sikit lah. Alright, so eye level, worm eye, bird eye untuk 2 point perspektif. Okay, so lepas ni kita masuk 3 point perspektif pula. Okay, so sekarang kita akan mulakan untuk 3 point perspektif pula. So bila 3 point ni, dia lebih kurang je macam 1 point, 2 point. Cuma ada tambahan lagi satu garis lah. So kita buat 3 point. So macam biasa kita mulakan dengan horizon line dulu. Macam ni. Okay. So bila dah ada horizon line. So macam tadi kalau kata 1 point, dia akan mula daripada satu titik. So dia akan buat dia punya bentuk apa ni, ataupun garis construction line tu. Daripada satu titik lah. Macam ni. So kalau kata 2 point, bila dia ada vanishing point left ni. So, kena ada vanishing point right di sebelah kanan. So, kena buat dia bersilang macam ni. Okay. So, 2 point perspektif. Untuk 3 point. Okay. Dia sama macam 2 point perspektif. Saya start daripada sikit, tepi sikit. Okay. Contoh ni ialah vanishing point left. And then, yang ni you punya vanishing point right. Okay. So, untuk point yang ketiga ataupun the third point untuk 3 point perspektif. Okay. Dia boleh jadi antara VPL ni, vanishing point left ni dengan VPR ni. So di antara dua ni. Maksudnya jalan tengah ni lah. So tak boleh keluar dari sini lah. So kalau kata contoh you buat mungkin tengah sikit. So you pun tarik daripada atas sampai bawah. Okay. So dekat mana you start, dekat mana you stop, you kena tahulah. Ataupun kalau nak buat contoh worm eye. So worm eye, so you just tarik. Contoh dekat sini nak buat starting point untuk dia punya vanishing vertical vanishing point. Untuk yang 3 point perspektif, dia ada lagi satu istilah yang dipanggil sebagai vertical vanishing
point. Maknanya titik menegak. So maksudnya kalau worm eye, so you contohnya nak start dia punya VVP ni, singkatan dia VVP ni kat sini. So you tarik satu line tu ke atas, mungkin stop kat situ. Okay, garis lurus so tarik lah, praktis bagi lurus. Kalau tak mungkin nak tarik dari atas ke bawah, jumpa balik dengan tapak pun tak apa. Janji dia berjumpa dengan tapak dia ni ataupun horizon line dia ni. Okay, so ini ialah VVP untuk 3 point perspektif. So 3 point perspektif dia ada tambah lagi satu line ataupun dipanggil sebagai vertical vanishing point kat sini. Okay, so macam tadi sama juga kita tarik untuk create dia punya cross section line for the object. So kita tarik VPL ni satu line cross dekat garis vertical ni ataupun garis VVP ni. So satu, then daripada kanan ataupun daripada VPR ni pun sama juga. Kalau tak nak tarik dari bawah ke atas macam ni pun kita boleh tarik pada tengah ni. Make sure dia jumpa kat sini lah. Okay, dah tersah pula. Okay, so jumpa dah dia punya setiap point bersilang tu. Okay, so untuk 3 point ada tambahan satu lagi garis yang bentuk V ni. Yang ni pun sama juga macam VVP dengan VPL dengan VPR ni. So dia punya size itu, okay, kita start tarik pada puncak je ni. So tarik satu, okay, sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan macam ni. So kalau you rasa nak lebarkan sebelah kanan, so tarik V ataupun satu garis tu daripada VVP ni, yang puncak VVP ni ke sebelah kanan, lebar sikit pun boleh, tak ada masalah. So dia akan menggambarkan nanti dia punya objek tu ataupun dia punya shape of your object tu sebelah kanan dia besar sikit daripada sebelah kiri. Tak ada masalah. Kalau nak sama pun boleh. Alright. So bila dah nampak, okay, dah ada muncul dia punya ni. Nampak ni. Saya bolkan ni. Ni dia punya bahagian atas untuk basic object yang nak buat tu, kotak tu. So sekarang ni atas dah jumpa dah, dah nampak dah. So tepi dia pun macam dah boleh naikkan dah. So mungkin jangan sampai bawah lah. At least dia akan stop dekat sini ke. So kita pun agak-agak dia punya size tu tinggi tu okay, setakat ni. So rasa macam ni dia punya garis untuk tinggi box ni. So kita pun tarik daripada VPL ni satu cross untuk lalu kat sini, lalu make sure dia berjumpa dengan ni lah. So satu, tak jumpa pula. Satu, okay. Then yang sebelah kanan pun sama, VPR ni akan jumpa juga point dia kat sini. Dua, okay. So kita dah dapat dah dia punya surface ataupun wall ataupun permukaan sebelah kiri dan kanan kotak ni. Ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Okay. So nak tutup dia sama macam buat 2 point perspektif tadi. So kita tarik pada VPL ni satu, cross ke sini. Make sure cross sini bukan sini So cross ke sini di bahagian sebelah kanan ni. Yang VPR pula akan cross di sebelah kiri ni. Okay. So bila kita nampak dia bersilang tu, kat mana dia punya titik persilangan dia tu, itulah dia bahagian bawah dia ataupun bottom line dia. Okay. So kita kumpulkan. So ini ialah 3 point perspektif worm eye view. Okay. So next kita buat bird lah. Eye level sekejap lagi. So sama juga untuk bird eye view. Okay, kita mulakan dengan contohlah saya mula kat sini lah. Dia punya VPL dia ni pula sama starting point dengan yang untuk worm eye ni. So ini ialah VPL, ini ialah VPR dia. Contoh kat sini. So yang ni saya nak buat je agak ke kiri sikit. So mungkin garis untuk start VVP ni, vertical vanishing point ni, contoh dia kat sini. So, kita pun untuk bird eye kita tarik dia ke bawah. Macam ni. Okay. So ini ialah hujung dia, hujung VVP ni. So kita buat dia punya cross section line daripada sebelah kiri ni. So kita buat satu. So sebelah kanan pun sama, kita tarik, jumpa dengan garis ataupun tempat titik persilangan ni. Dua. Okay. So daripada bawah ni pula kita buat macam ni juga bentuk
V pula. Kalau daripada atas jadi A. Ni jadi V lah. So ke kiri satu. Ke kanan satu. Dan ke kiri satu. Dan ke kiri janganlah lebih daripada VPL ni tadi. So kita pun tarik. Mungkin daripada sini tarik atas ni. Tarik jumpa dengan dia punya hujung sebelah dasar. Ataupun sebelah bawah VVP ni tadi. Puncak VVP ni tadi. Ataupun bottom VVP ni. Okay, so sekarang kita dah dapat dah dia punya tapak bawah objek tu. Ni. Okay, so bawah dah dapat. Tinggi pun kita agak mungkin tak naik sampai sini lah. Ni tinggi dia kita agak-agak mungkin takat ni lah tinggi dia. So kalau kata kita agak je tinggi tu dekat sini. Then kita tarik daripada VPR ni cross ke sini satu. And then daripada VPL ni pun cross ke sini. Sama juga. So dah dapat dia punya dinding. Okay. So untuk yang bird eye tadi. Macam kita dah tahu dah. Dia punya ketinggian di sebelah ketinggian untuk box ni, untuk daripada view bird eye ni. So kita dah tengok. Okay, yang ni tadi saya kata kita silang, dah jumpa dah. Silang di sebelah kanan ke kiri, yang pada kiri pun ke kanan dah jumpa dah. Ni titik pertemuan dia. So kita pun boldkan line dia. Ni pun kita boleh boldkan. Okay, ikut dia punya line tu. Okay, so sekarang nak tutup dia punya box ni. So tutup, sama juga macam ni tadi. Daripada VPR ni, tarik, jumpa dengan dia punya point sebelah sini. Okay, satu. And then, satu lagi. Daripada VPL, nak jumpakan line sebelah sini. Ataupun point sebelah sini. Ni, penutup dia. Di sebelah kanan ni. Hujung paling kanan objek ni. Okay, satu lagi. So, then, bila dah dapat tu, ni dia punya tempat persilangan je lah. So, ni satu. Satu. Okay, so dah dapat dah. Kotak tu bertutup. Okay. Alright. So macam tadi juga kalau kata nak buat dia shadow dia, nak nampak mana gelap mana cerah. So kalau lighting tu datang daripada arah ni, maknanya tembak ke sini, so belas ni akan jadi gelap. Okay. Alright. So ini ialah bird eye view untuk 3 point perspective. Okay. And then the last one untuk 3 point perspective ialah eye level pula. So sama je. Sama juga prosedur dia. Ni ialah contohnya, ini ialah VPL untuk bird eye, eye level tadi. Ni pun sama, kita buat dia punya VPR pula kat sini. So untuk VVP dia, contoh saya buat ke tengah sikit. So di antara VPL yang VPR ni, kita tarik satu line daripada atas sampai bawah macam ni. So macam di-combine lah worm eye dengan bird eye jadi satu. Okay. So proses sama je. Satu, dua. Macam kata jumpa tadi lah. Okay, dua. Ini pun sama. Kita buat pula bawah dia. Tiga, empat. Nak buat sama pun boleh. Nak buat lebih ke bawah pun boleh. Kalau sama tu nampak macam dia reflection lah. Okay. Then sama juga untuk yang 3 point tadi. Bird eye dengan worm eye. So kita tarik line daripada puncak dia ni. Puncak VVP ni. Satu. Ni pun sama. Dua. Yang bawah pun sama. Kita tarik daripada bawah ni. Tapi bersilang dekat sini. Jumpa balik dengan dia punya garis VVP yang atas ni. Okay. Nak mudah kita tarik dari sini lah. 3, 4. Okay. Right. Okay. Dah dapat. So, yang ini kita dah boleh nampak dah. Ni puncak dia. Puncak kotak tu. So, tarik. Okay. Ni bahagian bawah. Lupa pula. Dia tak bersilang kan. Nampak bersilang kat ujung tu kan. So sepatutnya kena dia bersilang sikit bagi dia nampak dia punya bottom dia. So saya pun silap sikit drawing ni. So bagi nampak lah dia punya bottom dia tu. Kat mana dia stop. Jangan jadi dia tajam lah. At least bagi nampak dia ada flat area macam ni. Okay. Ni kita sambung terus. Okay. Ini adalah 3 point perspektif. Ni macam kalau you tengok bangunan tinggi, ni reflection dia mungkin atas air ke apa. So itu ialah 3 point perspektif lah. Okay, so kalau sini gelap, so maksud kalau sini gelap, ini ialah kawasan yang kena cahaya lah. Okay. Alright. So selesai 3 perspektif point. 1 point, 2 point dengan 3 point. Dan
3 eye view dia, worm eye view, bird eye view dan juga eye level. So ada 3 jenis perspektif yang you kena tahu untuk kelas sketching ni, dan juga 3 angle ataupun view yang you kena tahu, worm eye level dengan bird eye. Okay, so tu saja untuk perspektif drawing. Nanti saya akan bagi lagi satu video cara nak buat basic object menggunakan perspektif ni. Sama ada 1 point ke, 2 point ke, 3 point ke, saya akan tunjuk nanti lagi satu video. So just try practice untuk buat atas kertas you punya perspektif drawing tadi macam yang saya dah buat ni. Ini adalah dalam software, so tak apa, you buat atas kertas dulu. Saya akan tengok dan saya akan nilai lah dari segi dia punya quality. Make sure bila dah siap, jangan biarkan dia kosong macam tu je. Nak bagi nampak kemas sikit. So yang ni saya padam ni just nak bagi tunjuk lah. Ni tak payahlah letak. Okay, so you just letak tajuk dekat atas kertas tu, letak tajuk. Kalau macam ni 3 point kan, so you pun tulis THREE, okay, point perspektif. Okay, buatlah tadi sikit. Ni 3 point perspektif. So kalau nak lagi detail, buat dia punya. Okay, yang ni apa tadi? Ni ialah VVP. Yang ni VVP kat mana? VVP. Yang ni tak payahlah tulis tengah-tengah kan. So kita tulis antara dua lah. VVP sama dekat sini satu. Ni pun VVP. Okay, vertical finishing point. Kalau macam yang sebab dia apa tadi? VPL. Yang ni ialah VPR. Tapi kalau dia bersambung macam ni, tak perlu, tak apalah. So at least you tahu kat mana vanishing point left, vanishing point right pun dah cukup. Okay, dan bagi nampak dia kemas dan nampak dia proper sikit lah. Okay, so tu saja untuk perspektif drawing. Nantikan video yang seterusnya, basic object yang lain-lain pula. Kita akan draw daripada perspektif ni. So just wait and then practice untuk perspektif drawing dulu. Okay, thank you.